Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurzaifah binti Muhammad Zaki, nama matrik 279735. Saya akan membentangkan maksud tabungan dan tabungan isi rumah. Maksud tabungan. Tabungan ialah simpanan yang dibuat oleh rumah tangga akan dipinjam oleh pelabur untuk tujuan pelaburan. Oleh itu, bocoran akibat tabungan akan disuntik kembali melalui pelaburan. Dengan itu, aliran pusingan pendapatan akan seperti biasa iaitu tidak berlakunya bocoran. Oleh itu, guna tenaga penuh GTP keseimbangan akan selalu dicapai. Apa itu tabungan isi rumah? Perbezaan antara pendapatan boleh belanja individu iaitu pendapatan individu selepas ditolak cukai dan ditambah bayaran pindahan diterima. Dengan perbelanjaan penggunaan ialah tabungan individu. Kemampuan sesebuah isi rumah untuk menabung bergantung kepada tingkat pendapatan benar dan saiz serta komposisi ahli keluarga. Jika terdapat kemampuan untuk menabung, insentif untuk menabung pula dipengaruhi oleh keutamaan penggunaan isi rumah sama ada berbelanja sekarang atau menangguhkan penggunaan ke masa hadapan. Ini bergantung kepada pulangan yang diperolehi dengan menangguhkan penggunaan ke masa hadapan. Pilihan ini juga dipengaruhi oleh faktor demografi, kesan pendapatan, pulangan ke atas tabungan dan instrumen untuk menabung. Dari segi faktor demografi, sebagaimana yang diketahui, kebanyakan negara membangun mempunyai penduduk yang ramai dan kadar kelahiran yang tinggi. Ini menyebabkan bilangan anak atau tanggungan menjadi besar yang menyebabkan isi rumah terutamanya yang berpendapatan kecil terpaksa membuat pertimbangan antara memenuhi keperluan asas dengan menabung atau melabur ke atas modal manusia. Sekiranya kadar kelahiran dapat dikurangkan, dengan sendirinya beban tanggungan dapat dikurangkan dan secara tidak langsung membolehkan kaum wanita, terutamanya suri rumah, menceburi pasaran buruh secara aktif. Tindakan ini akan meningkatkan pendapatan isi rumah dan meningkatkan peluang untuk menabung. Seterusnya ialah kesan pendapatan ke atas tabungan. Isi rumah yang berpendapatan tinggi mempunyai keupayaan dan kecenderungan dalam menabung yang lebih besar kerana keperluan asas mereka telah dapat dipenuhi. Tambahan pula, sebahagian perbelanjaan penggunaan seperti pembelanjaan untuk makanan adalah kurang anjar terhadap pendapatan, iaitu perbelanjaan kurang bergantung kepada pendapatan. Oleh itu, apabila pendapatan per kapita meningkat, peratusan pendapatan yang diperuntukkan untuk tabungan juga meningkat. Seterusnya, pulangan pelaburan. Pulangan kepada tabungan pula ialah kadar faedah benar jangkaan selepas ditolak cukai. Seterusnya ialah instrumen tabungan isi rumah. Kemampuan untuk menabung berkait secara langsung dengan pendapatan dan insentif untuk menabung pula berkait dengan jangkaan pulangan bersih selepas cukai. Faktor lain yang boleh mempengaruhi tabungan ialah kewujudan instrumen tabungan. Contohnya, di negara membangun, perkhidmatan bank mungkin tidak meliputi semua kawasan luar bandar. Sekiranya ada kemudahan perkhidmatan bank sekalipun, isi rumah di negara membangun mungkin tidak biasa menabung secara tetap di bank. Bagi isi rumah yang berpendapatan rendah, syarat minimum untuk membuka akaun dengan bank menjadi faktor tolakan untuk memulakan tabungan dalam jumlah yang kecil. Oleh itu, bagi kawasan kampung dan luar bandar, salah satu cara untuk memudahkan dan menggalakkan tabungan dan kemudahan pinjaman adalah melalui penubuhan koperasi kredit. Instrumen yang seterusnya ialah untuk tabungan pembiayaan adalah dalam bentuk stok dan bond. Namun begitu, pasaran saham di kebanyakan negara membangun masih pada tahap yang rendah. Sekian, terima kasih. Hutang merupakan satu sumber yang penting bagi membiayai perbelanjaan kerajaan, khasnya perbelanjaan pembangunan. Secara amnya, hutang kerajaan persekutuan terbagi kepada dua jenis yang utama iaitu hutang dalam negeri dan hutang luar negeri. Bagi hutang dalam negeri ialah biasanya merupakan pinjaman jangka pendek dan sederhana yang tempoh pembayaran baliknya singkat. Ia diperoleh daripada orang ramai dan institusi keuangan dalam negeri. Komponen-komponen hutang jangka pendek ini ialah bil-bil pembendaharaan, surat jaminan kerajaan, sijil-sijil pelaburan dan lain-lain bentuk pinjaman dalam negeri. Bagi hutang luar negeri merupakan pinjaman jangka sederhana dan jangka panjang kerajaan daripada institusi keuangan luar negeri.
Komponen hutang luar negeri terdiri daripada pinjaman-pinjaman pasaran, projek, kredit pembekalan dan pembiayaan tabung kewangan antarabangsa IMF. Sekian itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Seterusnya adalah dasar fiskal. Dasar fiskal ialah langkah-langkah kerajaan dalam mengubah perbelanjaan kerajaan dan sistem kadar cukai yang terdapat di dalam negara. Dasar fiskal dibahagikan kepada dua jenis. Yang pertama adalah dasar fiskal diskresioner atau dasar fiskal budi bicara dan yang kedua adalah penstabil automatik. Yang pertama, dasar fiskal diskresioner ini adalah langkah kerajaan mengubah jumlah dan corak perbelanjaannya dan mengubah sistem atau kadar cukai terdapat dalam ekonomi. Terdapat 3 cara untuk melaksanakan dasar fiskal diskresioner, antaranya perubahan ke atas jumlah dan corak perbelanjaan kerajaan. Perubahan ke atas jumlah dan corak perbelanjaan kerajaan biasanya dibuat setiap tahun. Kerajaan boleh mengurang atau menambahkan perbelanjaannya bagi mencapai tujuan ekonomi yang ditetapkan. Perbelanjaan kerajaan biasanya dibahagikan kepada dua kategori yang besar, iaitu perbelanjaan pengurusan dan perbelanjaan pembangunan. Perbelanjaan pengurusan termasuklah perbelanjaan untuk membayar gaji kaki tangan awam, perbelanjaan faedah-faedah kepada kaki tangan awam dan pembelian alatan perkakas untuk mengurangkan sektor awam. Manakala perbelanjaan pembangunan meliputi pembinaan sekolah, jalan raya, sistem pengairan dan sebagainya. Apa yang pasti, perbelanjaan kerajaan akan memberikan pendapatan kepada sektor swasta, termasuklah firma dan rumah tangga. Pendapatan yang dimiliki oleh sektor ini akan digunakan ke atas barang-barang yang dikeluarkan oleh ekonomi. Seterusnya adalah penstabil automatik. Dasar fiskal yang kedua ini dikenali sebagai penstabil automatik, iaitu instrumen dasar fiskal yang boleh terdiri daripada pembelanjaan kerajaan atau sistem cukai yang sedang diamalkan di dalam sesebuah negara. Penstabil automatik berperanan membaiki ketidakstabilan kitaran perniagaan. Jika ekonomi meleset, penstabil automatik akan mengurangkan kemelesetan tadi. Jika ekonomi melambung pula, penstabil automatik akan mengurangkan keadaan yang melambung itu. Assalamualaikum, nama saya Faiz Nur Anisa, nombor matrik 281203. Definisi pelaburan ialah menangguh penggunaan wang pada masa sekarang untuk menghasilkan pulangan pada masa hadapan. Pertukaran wang kepada aset dengan harapan aset itu akan menghasilkan pendapatan serta memperolehi pendapatan nilai pada masa depan. Pelaburan dan permintaan dana boleh pinjam. Biasanya, pengusaha akan membelanja dalam bentuk pelaburan yang agak besar. Oleh itu, pengusaha akan meminjam untuk membuat pelaburan. Mengikut kasih keinginan, untuk membuat pelaburan, dia adalah berhubung songsang dengan kadar bunga sebenar. Jika kadar bunga kita naik, maka sebaliknya kepada pelaburan, iaitu pelaburan akan jatuh. Sebaliknya, jika kadar bunga benar jatuh, pelaburan akan naik. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Muslihuddin Ismail, nombor matrik 270519. Okey, saya akan meneruskan pembentangan ini dengan membentangkan mengenai dasar kewangan. Okey, dasar kewangan ni dasar yang dilaksanakan oleh kerajaan melalui Bank Pusat untuk mengubah penawaran wang dan mengubah kadar bunga. Dasar kewangan ini akan mengurangkan inflasi tarikan permintaan. Hal ini dikatakan demikian kerana apabila dasar kewangan mengecut, ia akan menunjukkan bahawa penawaran wang akan menurun dan kadar bunga pula akan meningkat. Selain itu, dasar kewangan ini juga akan mengurangkan pengangguran kitaran. Okey, hal ini kerana dasar kewangan akan mengembang. Jadi, penawaran wang akan meningkat dan kadar bunga pula akan menurun. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.